Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Terima kasih Tuan Pengerusi Surau Nurul Iman beserta dengan ahli jawatan kuasa surau dan juga ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengar Tuan Pengerusi kata tadi telah diadakan gotong royong. Dan saya lalu nak pergi ke Tandeh tadi, aku cium bau macam kari, sedap je baunya. Ya, kau orang punya tak tahulah pula ya. Tak lupa kepada Abang Azan Hassan yang buat live untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya pahala yang banyak. Terhormati Allah, izinkan saya membaca surah Al-Anfal ayat yang ke-74. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika umul mu'minuna haqqan lahu maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhijrah, yakni Ansar. Yang berhijrah itu namanya muhajirin, dan yang menolong ni tuan-tuan namanya orang-orang Ansar, yakni orang-orang yang awaw wa nasaru, memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan. Terhormati Allah, orang-orang ini Allah kata ulaika umul mu'minun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman. Beriman macam mana? Haqqan, benar-benar beriman. Allah iktiraf iman mereka, tuan-tuan. Kita punya iman macam mana, tuan-tuan? Ada kalanya, tuan-tuan, bila kita dengar ceramah-ceramah, iman kita ni jadi kukuh. Kita rasa kuat dah. Tapi, tuan-tuan, apabila kita dengar provokasi, kita mula merasakan alamak, bergoyang, gugat iman kita ni. Bila kita dengar, tuan-tuan, ceramah ustaz-ustaz, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli yang sah. Wa harramar riba, dan tak boleh ambil riba ini, hukumnya adalah haramun. Jelas dah dalam Al-Quran, dah tertulis dah. Tiba-tiba kita dengar cakap member kita mengatakan kalau tak ada riba macam mana nak untung. Kita pun kata iya tak iya juga ya. Ada tak macam ni, tuan-tuan? Apabila Allah kata, tuan-tuan rahmati Allah, as-sariqu was-sariqatu, orang yang mencuri baik lelaki, was-sariqatu maupun perempuan, faqta'u, hendaklah dipotong kedua-dua belah tangannya. Kita pun mengatakan, ya ustaz, betul ustaz ni kata kalau tak dibuat hukum potong tangan ni, macam mana kita nak cegah kes kecurian?
Tapi bila tuan-tuan kita dengar pula member-member kita bersembang asyik-asyik, tangkap potong tangan, potong tangan. Bila negara kita nak maju, kita pun kata benda yang sama dialognya. Ya tak ya juga ya. Sedangkan semuanya itu datang daripada Allah, bukan manusia tuan-tuan. Sepupu saya, dia jadi pegawai di penjara Tepin. Dengar elok-elok, bukan dia banduan penjara Tepin. Apa katanya tuan-tuan? Dia kata, kalau orang yang mencuri ni setakat kena penjara 3 bulan, dia tak rasa apa pun. Hari tu dia curi seluar tuan-tuan di pasar raya. Kena tangkap, penjara 3 bulan, dia seronok dalam penjara ni tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Dalam penjara ada kerja untuk dia. Selama ni dia tak ada kerja. Bila masuk penjara tuan-tuan, ada kerja. Ada bagi pula allowance, kerja di bengkel, buat pertukangan kayu. Cantik-cantik tuan-tuan. Tengok jabatan penjara punya yang banduan buat tuan-tuan. Cantik-cantik. Cermin, perabot, cantik-cantik tuan-tuan. Dan dia seronok dalam penjara tu. Sebab apa? Ada allowance. Di luar tak ada. Tuan-tuan, bukan itu saja tuan-tuan. Kadang-kala datang Jamal Abdillah buat konsert dalam tu sambil nyanyi lagu Bila Kekasih mengajak aku pulang bagi yang menanti. Banduan pun tepuk tangan. Nura, brava, lapar pau. Seronok tuan-tuan. NGO memperjuangkan hak banduan. Tilam tebal tuan-tuan. Hari Jumaat kata sepupu saya, makan nasi biryani gam. Hampa dah. Kita nak makan nasi biryani pun payah tuan-tuan. Yang mampu beli gam je. Jangan marah. Seronok nema dalam penjara ni tuan-tuan. Bila time, release time, nak dibebaskan, banduan ni muka sedih jumpa dengan sepupu saya ni kata, cikgu ni mau panggil cikgu. Cikgu, minta maaf lah cikgu, saya rasa sedih benar nak keluar penjara ni. Kata sepupu saya, you must be happy. Awak akan diriliskan, dibebaskan. Anda mestilah rasa seronok. Mika kenalah rasa seronok. Ngapa pula bersedih? Di luar sana tak ada apa untuk saya, cikgu. Di sini baru saya nampak kehidupan. Di sini baru saya ada dihargai dengan duit, dengan allowance. Di sini saya ada kerja. Kalau keluar, selipar hilang dekat surau Nurul Iman, dia tuduh aku yang curi. Tidak betul? Tidak betul? Selipar hilang je dekat surau Nurul Iman, akulah dia mau tuduh dulu. Ini tak ada kerja lain, ni kerja banduan tu lah. Tak apa, cikgu, jangan risau. Next week, saya datang lagi. Hari tu curi seluar, ni curi baju pula tuan-tuan. Sebab itu Allah kata the best solution tuan-tuan ialah dipotong tangannya kalau mencuri itu melebihi kadar nisab, ketentuan yang telah ditetapkan. Kurang daripada itu tidak dipotong tangannya, hanya dikenakan takzir. Tentara mati Allah, inilah orang-orang yang beriman benar-benar walaupun datang daripada Allah itu kita kata hanyalah 0.0000, dia tetap adalah firman Allah. Sebab tu orang-orang yang beriman ni tuan-tuan ialah orang-orang yang berijrah. Siapa yang boleh berijrah ni tuan-tuan? Sebab tu kata ulama tafsir, wasafallahu al-mu'ajirin bi'annahum amanu imanan laqu fihi al-asa wal-azab. Orang-orang muhajirin ini memang beriman sungguh-sungguh. Sebab apa? Dulu mereka merasakan apa dia tuan-tuan? Putus asa dan juga azab. Ya. Khabbab al-Arash tuan-tuan, sahabat Nabi. Satu hari dia bertemu dengan Nabi lalu dia berkata, ya Rasulullah, ala tad'ullahu lana.
Ala tastansirullahu lana ya Rasulullah. Tak bolehkah kamu doa kepada Allah? Tak bolehkah kamu minta pertolongan kepada Allah? Ala tastansirullahu lana. Tak bolehkah kamu ya Prophet Muhammad seeking help for Allah? Minta tolonglah. Tak anda rasa azab ni. Siapa ini? Khabbab al-Arash, tuan-tuan. Ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Lalu disiut. Orang Perak kata siut, tuan-tuan, dengan kayu api. Ada mengatakan dengan besi panas. Hingga luruh. Kulit-kulitnya, tuan-tuan, di tulang punggung itu luruh, tuan-tuan. Hingga nampak tulang putihnya. Punya azab. Alwan minal azab. Siapa buat ni, tuan-tuan? Orang-orang kafir Quraisy yang benci kepada agama Islam. Lalu Khabbab tak tahan ni, dia kata, ya Rasulullah, kami dah tak tahan lah. La nuqadir alal azab. Kami dah tak tahan dah, tak mampu dah menghadapi azab ini. Minta tolong dengan Allah agar tamatkan penderitaan ini. Ni permintaan Khabbab. Apa salah? Wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kau punya doa kan makbul. Minta agar Allah datangkan ribut, runtuhkan tanah ni biar mampus Abu Jahal, biar mampus Abu La'ab, biar mampus Utbah bin Rabi'ah. Tuan-tuan, Nabi yang tengah duduk bersandar di dinding Kaabah, berselindung dengan kelambu Kaabah sebab hari panas syadidul har. Tiba-tiba Nabi duduk straight. Mula menyandar, tuan-tuan, duduk straight. Bila Nabi berubah kedudukannya, bermakna Nabi itu marah. Tapi adakah marah kerana nafsu, tuan-tuan? Tak. Nabi marah kerana Allah Ta'ala. Ni beza Nabi dengan kita. Kita, tuan-tuan, kalau besit anak tu dengan tali pinggang, marah tu kerana apa? Nak mendidik ke atau nak memberi adab, memberi pengajaran, tuan-tuan? Tanya diri sendiri. Adakah kita ni, tuan, al-uqubah li ta'dib atau li ta'zib? Ni kata ulama. Bila kita meratan, tuan-tuan, sampai berbala-bala belakangnya, apa? Kebur bala berpunggungnya tu. Pelepak, piak, ambil kamu. Apa? Kita menyelap lagi. Piak, bagi. Tuan-tuan, marah tu kerana siapa? Marah kerana Allah ke atau marah kerana nafsu? Kalau marah kerana nafsu, ijrahlah, tuan-tuan. Lakukan transformasi, tuan-tuan. Ada satu cerita, tuan-tuan, seorang anak bawa balik ke ustazan periksa. Tak berapa cantik. Dia bawa, tuan-tuan, gagalnya ada 5. Yang lulus, tuan-tuan, cukup-cukup makan ni, tuan-tuan, ada 3. Dia punya marah dekat anak ni, tuan-tuan, dia merampus. Menyelap, kata orang Perak. Menyelap, tuan-tuan, apa kena rasuk jin. Apa ini keputusan kamu bawa balik? Aku hantar kamu pergi tuition. Kamu tak nak? Bukan murah. Aku bayar tuition tu. Ini apa keputusan kamu? Ajarnya tut. Dia tut. Tu geram tu. Marah kerana nafsu. Kemudian dia tengok anak ni nak teroyak dah, tuan-tuan. Dia lagi naik syekh. Kamu tahu tak? Keturunan belah aku. Tak ada bangang macam kamu ni. Tuan-tuan. Isteri yang mula-mula tadi kata, padan muka, biarkan. Itulah. Belajar tak nak sungguh-sungguh. Biarkan. Bila suami kata, keturunan belah aku, isteri terasa. Kalau keturunan belah dia bukan bangang, keturunan belah siapa yang bangang ni, tuan-tuan? Isteri pun daripada dapur, dia melaung. Dia kata, oi awak. Jangan nak tuduh keturunan belah saya yang bangang. Awak dulu tu pun SPM 3 kali ulang. Dah bocor rahsia, tuan-tuan. Anak yang nak teroyak menangis ni, tuan-tuan, akhirnya tergelak. Pasal apa? Dia kata, apa ada lagi? Apa-apanya, bapa aku bangang rupa aku juga. Sebab itu marah. Khabar Imam Faris kita.
Sebab itu tuan-tuan, kalau marah, jangan marah kerana syahwat nafsu, dia menyelak. Dia naik ni rasa, kalau aku cekik-cekik bagi mampus. Jangan tuan-tuan. Kena hijrah. Benda-benda ini kena hijrah, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Islam ini mengajar kita untuk bersabar. Sebab itu Allah SWT bagi tahu pada ayat ini, tuan-tuan, orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang mengubah diri dia. Bukan saja berhijrah, tuan-tuan, waja'adu, dan orang-orang ini berjihad. Jihad daripada segi apa, tuan-tuan? Jihad daripada segi mengorbankan rasa kecintaannya kepada negaranya. Inilah orang muhajirin. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Nak meninggalkan Mekah ni, tuan-tuan, bukan suatu perkara yang mudah. Meninggalkan tanah air kita yang tercinta ni, tuan-tuan, bukan suatu perkara yang mudah bagi manusia. Tuan-tuan rahmati Allah, ianya memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada sacrifice, memerlukan kepada pengorbanan perasaan, tuan-tuan. Kita sayang negara kita ni, tiba-tiba kena berhijrah. Macam Nabi SAW. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Wallahi innaki la khairun ardillah. Demi Allah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tanah air yang Allah Ta'ala jadikan buatku. Di sini tempat lahirku. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan inilah antara tanah yang terbaik yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan di sisi Allah, inilah Mekah, tanah air yang terbaik. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Kalaulah tak kerana aku dihalau, dikeluarkan oleh kaumku yang menentang Islam, aku takkan keluar daripada Mekah ini, tuan-tuan. Ada orang kata, apakah penghijraan umat Islam ke Madinah itu merupakan sebagai pelarian? Macam mana pelarian Kampuchea datang ke Malaysia? Macam mana pelarian-pelarian Kemboja? Samalah ya. Pelarian-pelarian Bangladesh. Adakah sama hijrah Nabi dengan hijrah mereka ini? Tuan-tuan rahmati Allah, kita kena faham sejarah. Nabi berhijrah ke Madinah pertama atas perintah Allah. Amru minallah. Yang kedua, Nabi dijemput oleh orang-orang Madinah ke Madinah dalam perjanjian Baitul Aqabah. Ini kena faham, tuan-tuan. Ada pun yang lain yang kita namakan, tuan-tuan, sebagai pelarian, refugees. Orang-orang ini tidak dijemput, tetapi mereka datang ke sini, tuan-tuan, dan diberikan perlindungan di tempat-tempat kem perlindungan. Kerana apa, tuan-tuan? Mereka datang, minta maaf saya sebut, dengan tidak dijemput. Ini beza, tuan-tuan. Ada orang kata, adakah Nabi itu berhijrah ke Madinah kerana takut because of fearness? Tidak, tuan-tuan. Kalaulah Allah suruh para sahabat dan Nabi bertahan di Mekah, mereka akan bertahan, tuan-tuan, hingga ke titisan darah yang terakhir. Mereka tidak takut mati, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana ini perintah Allah, kerana ada ba'du min'am, sebahagian daripada mereka ini, tuan-tuan, yang iman dia masih tidak kuat. Maka disebabkan melindungi orang-orang mustad'afin, melindungi orang-orang yang lemah, Allah suruh berhijrah ke Madinah. Itu ceritanya, tuan-tuan. Jangan kita memfitnah Nabi. Jangan kita memfitnah mengatakan Nabi seeking for perlindungan, suaka politik di Madinah. Nabi takut. Jangan, tuan-tuan. Ramai orang-orang Melayu liberal yang berperangai, berpendapat sebegitu. Jangan tuduh Nabi SAW, tuan-tuan.
Dan tuan-tuan rahmati Allah, bila jahadu ni, mesti ada jihad. Pertama, jihad perasaan. Nabi sayangkan Mekah. Para sahabat sayangkan Mekah. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka terpaksa meninggalkan ahli keluarga mereka. Yang masih belum Islam. Yang masih kafir, ada anak, bapa, ibunya masih kafir, tak mau masuk Islam. Ada anak yang adik-beradiknya masih kafir, tak mau masuk Islam. Ada yang terpaksa berpisah dengan isterinya, isterinya tidak beriman. Tuan-tuan, adakah it is easy for us, kata orang putih, adakah senang tuan-tuan untuk berpisah dengan al-ahibba, orang yang kita sayang? Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan itu mesti dengan niat. Barang siapa yang berniat hijrah itu kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala ibadah. Syurgalah tempatnya. Tapi barang siapa di Madinah, aku jadi saudagar yang kaya raya. Samalah tuan-tuan, yang berhijrah daripada manja ini ramai tak? Anak-anak kita. Saya nak berhijrah ke Kuala Lumpur. Kenapa? Sebab saya nak memperbaiki hidup saya. Di sini apa benda yang boleh dibuat? Tak ada apa benda yang boleh dibuat. Pada di Manja ini banyak kerja tuan-tuan. Tapi dia tak hendak, dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia nyanyi lagu Datuk Malik Ridwan. Aku datang dari desa hanya sebatang kara, meninggalkan kampung tercinta dan sanak saudara. Kuala Lumpur menyinari hidupku. Leles. Pergi sana pun tuan-tuan, kerja kilang sama rupa sini juga tuan-tuan. Kerja kilang juga. Bukannya jadi kaya raya pun. Jangan marah. Orang kerja kilang jangan marah. Tapi kamu berhijrah sana, baiklah duduk di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah mahal. Rega barang maaf tuan-tuan. Tanya abang-abang saya. Ada 3 orang, adik seorang kat Kuala Lumpur. Ya Allah maaf katanya. Di sana tuan-tuan, kalau orang jual roti dengan jam, habis licin. Kita sini ada ke tuan-tuan orang jual roti dengan jam je? Mana ada? Sana licin. Pasal apa? No choice. Tak ada pilihan. Sana habis tuan-tuan. Bila orang sana, adik-beradik sana balik tuan-tuan, makan nasi lemak di Perak ni, dia kata, woi, dan sedapnya, woi. Janganlah jakun sangat, aku cakap. Jangan perak sangat, relax. Memang sedap. Woi, kat Kuala Lumpur tak ada kopi ni, dah lah mahal. Telur pun mahal sana. Yang murah, telur sendiri je. Jangan marah. Penghijraan kita tuan-tuan, kalau duduk sana lagi menyusahkan, baiklah balik kampung. Orang muda, saya nak beritahu. Yang tengok live hari ni, baliklah kampung. Ni dak tuan-tuan, last kali balik juga mencari geran tanah bapak. Mana? Abah ni, kawan tu, bapa tu dah nyawa-nyawa ikan nazuk tuan-tuan. Patut dibacakanlah. Nabi kata, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Patut baca, la ilaha illallah. Abah, ngucap Abah. Abah, ngucap, la ilaha illallah. Ni dah, Abah, geran tanah ni mana? Tuan-tuan, orang tua tu daripada nazak meninggal dunia terus. Mencari mana geran ni? Pasal apa? Nak duduk mewah di Kuala Lumpur. Tuan-tuan rahmati Allah. Betul tak? Ini realiti yang berlaku kepada kita.
Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, orang yang berhijrah ke Madinah ini terpaksa mengorbankan perasaan, syu'uruhum. Mengorbankan perasaan, meninggalkan yang tersayang, meninggalkan yang tercinta. Tuan-tuan, siapa tak sayang bapa? Tapi kerana iman, haqqan, kerana iman yang benar-benar iman, terpaksa tinggalkan. Pasal apa tuan-tuan? Mereka tidak menerima Islam. Dan bukan itu saja tuan-tuan, ja'adu ini bermaksud kita terpaksa meninggalkan reta kita di Madinah. Ada di antara sahabat Nabi tuan-tuan berhijrah meninggalkan aset-aset kebun-kebun di Mekah. Antaranya yang disebut tuan-tuan iaitulah Suhaib Ar-Rumi. Tuan-tuan rahmati Allah, apa kisah Suhaib Ar-Rumi bila dia nak berhijrah dengan Nabi? Datang golongan kafir Quraisy ni tuan-tuan, provok dia. Apa riwayat kata tuan-tuan? Ataitana sa'lukan fakasura maluka indana wa balagta ma balagta wa Suhaib Ar-Rumi. Kamu ingat tak dulu kamu datang sa'lukan. Ada riwayat mengatakan sa'lukan faqiran. Miskin, apa pun tak ada kamu. Kalau orang parik kata bangsat, kamu ni apa pun tak ada. Tapi bila kamu datang Mekah, fakasura maluka, kamu jadi kaya raya. Sebab apa? Sebab kami. Tengok tak? Kami yang bagi kamu peluang bisnes. Kami yang menjadikan kamu raya. Kamilah, kamilah, kamilah. Betulkah pandangan ni tuan-tuan? Siapa yang memberi rezeki kepada manusia tuan-tuan? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia mahu tanpa boleh ditahan-tahan tuan-tuan. Ini kita kena ingat tuan-tuan, bukan manusia yang beri rezeki. Sebab itu hadis Nabi mengatakan tuan-tuan, wa may yabtaghi ridallah bisaqatin nas. Barang siapa yang mencari redha Allah walaupun manusia marah kepadanya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya dua benda. Pertama, Allah redha kepadanya. Kedua, manusia sayang kepadanya. Tetapi, wa man ibtagha wa man yabtaghi, apa dia tuan-tuan? Redha nas bisakhatillah. Dia mencari redha manusia. Dia tak cari redha Allah. Apa Allah bagi kepadanya? Dua juga. Apa dia? Murka Allah ke atasnya. Last at the end, manusia pun akan benci kepadanya. Tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, kalau ada di antara kita yang buat apa itu, berhijrahlah. Suhaib Ar-Rumi, tuan-tuan, mengatakan dia berhijrah kerana Allah, walaupun manusia marah kepadanya. Tuan-tuan rahmati Allah, manusia marah, kafir Quraisy marah, mengatakan yang kamu jadi kaya raya itu adalah hak kami, milik kami. Summa turidu an takhruja binafsika wa malika. Kemudian kamu nak berhijrah, nak bawa diri kamu, nak bawa harta kamu yang berbilion-bilion tu. Wallahi la yakunu zalik. Kami takkan benarkan. Tuan-tuan, adakah itu menjadi satu masalah bagi Suhaib Ar-Rumi? Tak. Lalu dia berkata, Ara'aitum, apa pandangan kamu? What is your opinion? Apa pandangan kamu? In a'taitukum mali atukhalluna sabili. Kalau aku bagi semua harta aku. Orang Cina kata, mau mantai, mau mantai. Kalau aku bagi semua harta aku, kamu ndak yang bilion-bilion, yang kebun-kebun, aset-aset, kamu ndak ya, ambil. Aku bagi semua. Atukhalluna sabili. Apakah kamu akan melepaskan aku? Maka kata orang kafir Quraisy, na'am. Okey, kalau macam itu, okey. Berambailah kamu daripada Mekah ni. Oh, bahasa kasar tuan-tuan. Faqala us'idukum anni qad ja'altu lakum mali. Dengar elok-elok. Aku bersaksi bahawasanya aku serahkan kepada kamu
semua retaku. Fabalagha zalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rabiha Suhaib. Apabila sampai berita ni kepada Nabi Jibril, sebelum Suhaib sampai ke Madinah, Jibril dah bagi tahu kepada Nabi turunnya firman Allah, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang menjual beli dirinya untuk mencari keredaan Allah. Maka syurgalah bagi Suhaib. Sebelum Suhaib sampai dah, Jibril bagi tahu turunnya ayat ini, surah Al-Baqarah ini, tentara mati Allah. Lalu Nabi sebut, Rabiha Suhaib, untung jual beli Suhaib. Untung jual beli Suhaib. Untungnya di mana? Dia membeli syurga Allah. Kita boleh tak buat macam tu, tuan-tuan? Agak-agaknya kita ni, tuan-tuan, mampu tak buat macam Suhaib? Kadang-kadang, tuan-tuan, when there is a trade, bila ada satu ugutan, berubah. Kena ingat, kamu orang kaya, kamu moncok banyak duit ni, kalau kamu berubah, kami sekat kata kamu. Kita pun kata, cok. Sorry. Aku tak berubah. Tuan-tuan, iman kita tak sekuat Suhaib. Begitu juga tuan-tuan rahmati Allah dalam ayat ini, walladzina awaw wa nasaru, orang-orang Ansar yang menolong orang-orang Muhajirin. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila Nabi mempersaudarakan orang-orang Ansar dan Muhajirin. Orang Ansar ni tak berkira, tuan-tuan. Ada yang mengatakan, aku ada berapa buah rumah duduk di dalam rumah aku. Aku ni ada ladang, bekerja di ladang aku. Dan ada yang mengatakan, tuan-tuan, ladang ini kau ambil lah. Punya dahsyatnya orang-orang Ansar ni, tuan-tuan. Ada yang mengatakan, tuan-tuan, yang mempunyai 2-3 bini tu, diceraikan bininya, dikahwinkan dengan orang Muhajirin. Pasal apa, tuan-tuan? Orang Muhajirin ni ada bininya tak beriman. Lalu dia terpisah dengan bininya. Orang Ansar kata apa dia? Aku ada 3 bini. Aku ada 2 bini. Aku kahwinkan kamu. Aku ceraikan seorang. Aku kahwinkan dengan kamu, wahai orang Muhajirin. Tentara mati Allah, agak-agak kita boleh dah buat apa itu yang ada 3 bini. Siapa ada 3 bini yang angkat tangan? Seorang pun tak ngaku. Takutlah tu. Ustaz, jangan. Belakang tu rumah dia, kalau saya angkat tangan Ustaz, botol mineral ni tiba-tiba je kata ni, jatuh pelupup atas kepala saya Ustaz. Tuan-tuan, sampai macam itu. Ukhuwah at-ta'akhi, persaudaraan yang Nabi didik kepada orang Muhajirin dan orang Ansar. Sampai begitu persaudaraannya rapat, tuan-tuan. Zaman jahiliah, tuan-tuan, orang Arab selalu bergaduh. Sehingga ada syair provokasi mengatakan, illam tas'aru li akhikum falqusilah walbisul hulala nisa wal makahil. Kalau kamu tak berani bergaduh, take revenge, balas dendam kepada saudara kamu, jangan jadi jantan lah. Falqusilah, campak pedang-pedang kamu. Walbisu makaila wal makah, walbisu ulala nisa wal makail. Pakailah barang-barang kemih orang perempuan. Pakai gelang, pakai rantai. Wa makaila, bubuh makeup ni, bubuh bedak 3 layer, bubuh gincu apa ikan pelawak bibir. Apa maknanya? Jangan jadi jantan lah, jadi perempuan ataupun pondan pengecut. Tu yang dulu zaman jahiliah, tuan-tuan, bergaduh. Habis berbunuh-bunuhan. Menyebabkan disaster, menyebabkan kerugian dengan kematian pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini report orang Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat cerita pondan ni, tuan-tuan. Bila kata tadi kan, jadi pondan lah. Saya teringat, tuan-tuan, saya pernah pergi ikut pengat kuasa. Nangkap pondan.
Ibu-ibu rahmati Allah, pondan ni bila tengok malam memang lawa. Malam lah, tengok siang aku pun tak selera nengoknya. Tengok malam, ya Allah, lawa dengan putih melepok. Ibu-ibu, pondan ni dia makan pil pemutih. Memang cantik. Kulitnya yang halus, yang mulus. Bila nak tangkap, saya rasa confused. Ini bukan pondan ni. Ini perempuan. Bila kita serbu tu, suara demo macam perempuan. Jangan. Tanahlah. Manja. Kita pemaham belum ramai dengarnya. Tapi otai-otai dah pencen dah. Masa demo ada tu, dia kata, Syah, cekor dia. Mana pegang je. Jantan. Apa dia tahu, tuan-tuan? Saya pun pegang tangannya tuan-tuan pondan ni. Bila pegang tangan baru tahu jantan rupanya. Kenapa? Meronta-ronta. Ya Allah, kekuatannya kekuatan jantan tuan-tuan. Kemudian keluar pula suara jantannya. Dia kata apa dia? Sakitlah bodoh. Kejut aku tuan-tuan. Tengok-tengok dekat lehernya ada pula buah halkum besar 3 jari ni. Allah. Pondan rupanya. Terhormati Allah. Sebab itu, bagi orang-orang yang nak berhijrah ini disebut dalam hadis Sayyidina Umar Al-Khattab tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan kita, perbuatan kita itu mesti berdasarkan kepada niat. Dan setiap orang itu berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, sebagaimana Suhaib Ar-Rumi, sebagaimana para sahabat yang dikasihi oleh Nabi SAW, maka hijrahnya itu menjadi satu ibadah. Faman kanat hijratuhu lidunya, akan tetapi barang siapa yang berhijrah kerana keduniaan, sebagaimana saya sebutkan tadi, orang berhijrah dari Manjoi nak Kuala Lumpur, sini kerja kilang, sana pun kerja kilang juga. Kena tengok sebab apa dia berhijrah. Kalau dia berhijrah itu kerana nak membantu keluarga, namanya ibadat. Maknya kata, bapaknya kata, bapa kamu pergi Kuala Lumpur tu, sana kan barang mahal. Dah mak, niat saya kerana Allah Ta'ala yang satu. Kedua mak, kerana saya nak meningkatkan ekonomi keluarga. Mak dengan abah tak payah kerja dah. Abah tak payah dah jadi jaga. Mak tak payah dah jual nasi lemak. Biar ayah pergi Kuala Lumpur, ayah bela nasib keluarga kita. Tapi masalah dia apa dia? Kerja kilang juga. Balik minta duit juga kepada mak. Kalau niat kita nak membantu keluarga, maka dinamakan niat kita itu sebagai ibadah. Tapi kalau semata-mata nak mencari mal, dunia, maka kita dapat niat mencari dunia, tidak dijadikan ianya sebagai niat ibadah. Awim ra'atin yang ki'u'a, atau kerana seorang perempuan. Zaman Nabi berhijrah itu, ada seorang lelaki, dia nak kahwin dengan Ummu Qais. Ummu Qais ni lawa lah orangnya. Dan dia kata kepada Ummu Qais, aku nak mengahwini kamu. Ummu Qais bagi syarat with one condition. Dengan satu syarat. Apa dia? Berhijrahlah bersama-sama dengan aku. Sampai Madinah, kau boleh kahwin dengan aku. Sebab itu kata Nabi, hijrahnya kerana seorang perempuan itu tidak mendapat apa-apa pahala. Yang dikatakan sebagai pahala ibadah. Ada tuan-tuan. Kita dulu kan zaman funky. Ini zaman Abang Ijan lah. Abang Ijan 65 dah umur. Zaman hippies ni tuan-tuan. Zaman Bob Marley. No women, no cry. Zaman ngambil ganja. Arwah pak dara saya tuan-tuan satu hari balik. Ni. Berjahit. Bawah dagunya. Saya kata, Alang, apa jadi rapi ni Alang? Pak Lang. Dia kata, tak tahu lah, Alang bawa motor. Mula Alang nampak besar lah jalan tu. Lama-lama makin renik, makin kecil. Lalu jatuh dalam longkang. Tu yang berjahit tu.
Tahu sebab apa tuan-tuan? Tahu? Sebab ambil apa tu? Masa tu, zaman tu. Kari. Tahu kari? Bukan kari babas. Injak. Mahijan tahu. Tuan-tuan mati Allah. Kita berhijrah hari ni kerana apa? Kita berubah kerana apa tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, niat tuan-tuan yang datang malam ni kerana apa? Segan kat orang rumah ke? Abang, jomlah bang, pergi ceramah bang. Abang, malu saya dengan orang surau tau. Orang surau selalu tanya, abang mana? Saya nak jawab apa bang? Okeylah. Habis. Kita datang bukan kerana Allah. Atau pengurusi khairat kematian kata, datang malam ni. Kalau tak datang, mati tanam sendiri. Adakah kerana itu? Maka perbetulkan niat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita pahala bagi kita dengan niat berhijrah. Ramai orang tuan-tuan masa muda dulu kan? Ya badu kan? Yang minum todinya ada sini. Yang kaki pukulnya. Yang merosakkan anak dara perempuan pun ada. Namanya usuk jambu. Muka macam peranakan Pakistan. Sampai dia cerita tuan-tuan, saya ustaz, mana anak dara tak pernah barin atas saya punya bau ni. Anak Pak Imam tu pun jadi mangsa. Bangga. Kemudian dia berhijrah. Dia rasa tak boleh dah duduk macam ni. Dia tak boleh dah, tak tahan dah. Maka dia berhijrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Tetapi mati Allah. Itu semua niat berhijrah kerana Allah. Allah akan janjikan, kata Nabi, mailillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dia berhijrah kerana Allah Ta'ala, Allah akan jadikan dia minat agama. Tu yang tuan-tuan datang malam ni. Ni ada yang kaki minum tuak dulu ni. Ni ada yang kaki main daun teruk dalam kebun kelapa sawit. Kebun getah zaman tu. Ni ada tuan-tuan yang jenis scammer ni. Yang jenis nipu dia orang. Ada. Tataran mati Allah, kita berubah dengan niat kerana Allah. Ya Allah, aku nak bertaubat. Aku tak nak masuk neraka, ya Allah. Kalau itu niat kita, Allah jadikan dia minat agama. Allah jadikan dia cenderung kepada agama. Dia akan datang kuliah maghrib. Dia akan datang kuliah duha. Dia akan datang kuliah-kuliah yang dibuat oleh AJK Surau. Tahniah kepada AJK Surau, pengerusi AJK Surau. Bukan saya puji ni semata-mata puji sebab nak makan, kejap lagi orang hidup. Tapi tahniah kerana telah mengadakan satu program yang akan meningkatkan keimanan masyarakat. Bukan senang tuan-tuan. Saya teringat pesan Mufti, Tan Sri Mufti Perak, Tan Sri Haji Harusani. Dia kata apabila saya buat program baca doa awal tahun hijrah, sebelum Asar tu dan juga lepas maghrib, orang-orang Salafi, minta maaf saya sebut ya, Wahabi mengatakan bid'ah. Syiah. Bukan saja bid'ah, menuduh saya sebagai Syiah. Apa kata almarhum Tan Sri Mufti? Salah ke saya mengajak orang Melayu ni, orang Islam ni, mengingati hari ni adalah hari tahun baru Ma'al Hijrah? Salah ke? Sedangkan tahun baru Masihi tidak pun mereka mengatakan bid'ah. Ingat tak tuan-tuan dulu sekarang mungkin tak ada dah kot. Kita berdiri di depan stesen kereta api, ingat tak? Ngira jam, ingat tak zaman tu? 12, 11, 10. Happy New Year! Bawa yang trompet nyokong bola. Pin, pin, pin. Kemudian ditukar ke dataran DBI. Merdeka! Yang lelaki, remaja, pegang tin shandy. Tin kasbuk, tuan-tuan. Kenapa itu kamu tak kata bid'ah? Tanya pekerja DBI, tuan-tuan. Pagi-pagi bila sapu, jumpa kondom-kondom. Kalau kondominium tak apa. Kondom. Pasal apa? Remaja-remaja buat zina malam tu, tuan-tuan. Alhamdulillah sekarang ni mungkin lebih Islamik dah sambutan dia. Tahniah kepada kerajaan negeri. Jangan buat dah benda-benda macam ni. Kenapa yang ini kamu tak bangun mengatakan ini? Bid'ah! Bid'ah!
Bergaduh tuan-tuan orang Melayu ni. Pecah 5. Itu politik. Yang lain pecah antara Aswaja, Ahlussunnah Jamaah dengan Wahabi. Bergaduh tuan-tuan. Tuhan ada seorang Pak Imam satu masjid. Saya tak mau sebut di mana. Dia bacalah tuan-tuan zikir. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bid'ah. Udah merajuk Pak Imam tu. Tak nak jadi imam dah. Bila saya tanya pada dia, pada orang yang cakap ni, kenapa kamu cakap macam tu? Merajuk dah orang tua tu. Kamu boleh jadi imam? Dia jawab apa? Saya hanya membid'ahkan, bukan mengimamkan. Budak-budak muda sekarang suka tuan-tuan benda-benda macam ni. Sampai takbir raya pun tuan-tuan dia mempertikaikan. Ustaz, tahu tak dekat negara Arab mana ada macam kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. Betul tuan-tuan. Di Mesir, takbir raya bukan apa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqah wadah, sadaqah, wajah jundah. Aku tengok kawan, raya tak raya ni? Jangan bandingkan, don't compare tuan-tuan. Budaya sana dengan budaya Malaysia. Habib minta maaf tuan-tuan, ambil masa sikit. Habib datang daripada Yaman ni tuan-tuan. Dia mengkaji dah sosioekonomi budaya orang Melayu. Orang Melayu ni, kalau nak Islamkan tuan-tuan, kena ikut dia punya rentak. Tapi Islamkan budaya mereka. Macam mana tuan-tuan? Kan tuan-tuan tengok tak filem Gurindam Jiwa tu? Tuai padi antara masa, esok jangan. Ingat tak lagu tu? Lakonan Nordin Ahmad dengan Latifah Omar. Super. So dia kaji tuan-tuan, takbir raya tu ikut macam tu rentaknya. Allahu Akbar, Allah. Ikut rentak. Tuai padi antara masa, esok jangan. Orang Melayu ni sentimental tuan-tuan. Kalau tak buat macam tu, tabak lahab, orang Melayu takkan peluk Islam. Betul tak betul? So janganlah bergaduh tuan-tuan. Tak payah tahlil lah. Bid'ah. Udah tahlil pun tak payah. Tak payahlah baca Yasin malam Jumaat. Bid'ah. Kalau tak baca Yasin malam Jumaat, tuan-tuan baca ke di rumah Quran? Baca lah. Tak usah bohong lah tuan-tuan. Yasin wal Quranil Hakim. Cucu panggil. Tok, wrestling dah start. Sadaqallahul azim. Apa nak gaduh-gaduh tuan-tuan? Banyak perkara mungkar yang lebih kita kena perdebatkan. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minal mu'addin zakah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pengerusi untuk menutupnya. Ya, insya-Allah.